Soalan 3. Okey, ada yang dah start, ada yang belum. Jadi tapi rasanya semua pun tak habis lagi kot Jadi tolong buatlah yang ni. Buat A dulu ya. Dia dah bagi tahu dah siap-siap dah. Cosine X berapa, sin Y berapa. Ada siapa-siapa dah dapat soalan A? Ulia dah dapat kan? Dah cikgu. Ulia dapat jawapan apa soalan A? Saya dapat negatif 33/65. 33/65. Negatif. B dapat jawapan tak? Di negatif 16/65. C dah dapat? Si saya tengah buat. Alright, good. Siapa lagi dah siap soalan A? Megat, okey Megat. Soalan A. Ada nampak jalan? Tengah buat cikgu. Nampak jalan, okey. Amar, macam mana Amar? Cikgu, jawapan dia negatif 33/65. Dapat itu ke Amar? Okey, teruskan soalan B then. Memang betul lah itu jawapan dia. Guna rumus yang ini je Saya tuliskan jawapan dia. Sin X cos Y tambah cos X sin Y. Okey. Cikgu, saya dapat negatif 33/65. Okey, good. Betul tu. Teruskan soalan B. Baik, cikgu. Akil tak pasti. Cikgu. Ya. Yang B saya dapat negatif 16/65. Okey. Teruskan soalan C.
Oh, hello, cikgu. Hello, Ya, cikgu. okey. Dah. Alhamdulillah, saya dah kembali ke pangkal jalan. So, okey dah Ha, So, macam mana progress ada tak? ada. Saya tengah buat yang C. Ya, A dengan B saya dapat. Jawapan sama Betul. Okey, alhamdulillah. Good. Buat C pula. Kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Cikgu negatif 16/65 cikgu. Yes, betul. Saya banyak kali saya tekan kalkulator. Lupa letak kurungan. Masya-Allah. Kurungan. Bila ada negatif, ubah kurungan. Baik. Saya sama buat C cikgu. Yes, teruskan. Dah cikgu. Dapat berapa tu? Saya dapat 56 per negatif 3/3. 56, 33. Okay. Okay, good. Okay, tunggu yang lain pula. Tambah 40. Belas 48 20 jadi 20 tambah 36 15 tolak 48 56 Alhamdulillah. Ya. Cikgu, kalau yang untuk cotangent ni kan, dia tak payah perlu terbalikkan sebab dia bukan 1/tan Tak Dia perlu, 1/tan kita terbalikkan. Oh, So formula ini kita terbalikkan je. Yang bawah jadi atas jadi bawah. Mudah je. macam tu je. Terbalikkan saja. Cikgu negatif 56/3/3. Ya, betul. Yes. Very good, Megah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah dapat juga cikgu. Jawapan sama ya, okay? Yeah, jawapan Alright, sama. Tunggu Amar sekejap Cikgu, saya pun sudah berjaya dapatkan cikgu. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Nampak gaya semua orang tak ada masalah lah. Untuk sudut majmuk ni. Okey, sekarang kita nak bergerak pada sudut berganda pula Okey, untuk rumus sudut berganda ni kita akan guna balik rumus sudut majmuk yang baru saja kita guna. Okey, semua dah expert dah, semua dah tahu macam mana buat ni. Mudah saja. Sudut berganda ni bila kita ambil A tu sama dengan B. Itu saja. Cuba tengok kalaulah sin A tambah B. Okey. Dan A pula bersamaan dengan B. Bermakna ini adalah bersamaan dengan sin A tambah A ataupun sin 2A.
Okey, setakat ni. Tak ada masalah Okey cikgu. Alright. Jadi itulah formula kita nak cari. Sin 2A, cosine 2A, tangent 2A. Kita mulakan dengan sin 2A dulu. Okey. Kita gantikan saja apa saja dalam B ni jadi A. So apa kita dapat? Kita akan dapat menurut rumus sin, sudut berganda sin, jadi sin A cosine A tambah sin A cosine A. So apa yang kita dapat ialah satu formula baru, iaitu sin 2A bersamaan dengan 2 sin A cosine A. Okey, ini the first one. Ini rumus sudut ganda yang pertama. Ada masalah apa-apa? Ada cikgu. Tak ada. Alright, good. Sekarang cosine 2A pula. Sama juga perasaannya, kita gantikan B tu dengan A. Kita akan dapat cosine A. Cosine A sekali lagi. Korang tolak sebab kita ambil yang atas. Kalau campur dia jadi tolak. Jadi sin A sin A. Bermakna kita dapat satu lagi rumah baru, iaitu cosine 2A bersamaan dengan sin cos 2A tolak sin cos 2A. Okey, ada masalah kat situ? Tak ada kot Tetapi kita kena InsyaAllah tak ada cikgu. tak ada masalah. Okey, good. Kita kena ingat ada satu lagi identiti, iaitu sin cos 2A tambah cosine cos 2A. Ini bersama dengan berapa ni? Berapa ni? Ini identiti yang mula-mula kita belajar dulu. Bersamaan satu. Bermakna daripada rumus yang baru saja kita dapat, kita boleh mengguna pula rumus ini untuk dapatkan rumusan yang lain. Okey, apa dia tu? Okey, kita mula sekali kita kata sini cosine cos 2A bersama dengan 1 tolak sin cos 2A. Kita masukkan saja ini ke dalam ini. Kita gantikan cosine 2A ni, cosine cos 2A ni dengan 1 tolak sin cos 2A. So dia jadi apa? Dia jadi bersamaan dengan 1 tolak 2 cosine cos 2A. Okey. Dan yang keduanya pula, kita ambil sin cos 2A ni bersama dengan 1 tolak cosine cos 2A. Kita ganti ke dalam rumus itu, dia jadi apa? Jadi 2 cosine cos 2A tolak 1. Dah dapat 4 rumus baru. Okey, ada masalah tak setakat ni? Ada cikgu. Okey, mudah je Okey, sekarang tangent 2A pula. Bersamaan dengan tangent A tambah tangent A bahagi dengan 1 tolak tangent A tangent A. Bermakna kita dapat yang satu lagi rumus yang kelima, iaitu tangent 2A bersama dengan 2 tangent A per 1 tolak tangent cos 2A. Dah lengkap formula baru untuk sudut berganda. Kita akan gunakan formula ni. Okey. Ada masalah sini? Tak ada Okey, so far daripada rumus sudut majmuk, sudut berganda, ini dia rupanya. Dan kita akan guna kedua-dua rumus ni untuk contoh-contoh dan latihan-latihan yang berikut. Okey, next one. Contoh 24. Kita akan gunakan sudut berganda dulu. Sekejap. Mana saya nak ambil? Saya nak ambil sudut berganda daripada slide yang tadi lah. Mana dia? Ni dia. Copy. Bubuh sini. Okey, sekejap. Saya buat modification sikit. Tak apalah. Macam ni lah. Tak apa. Letak tepi ni. Alright. Jadi contoh 24. Kita nak guna rumus tu tadi.
Untuk cari 2 sin 15 darjah cosine 15 darjah. Ini mudah saja. Saya elokkan sikit tulisan saya ni. 2 sin 15 darjah cosine 15 darjah. Okey. Jadi persamaan berapa? Kita guna saja rumus yang pertama ni. 2 sin A cos A bersama dengan 2 sin A. Bermakna ini adalah persamaan dengan sin 2 darab 15 degree. Ataupun bersama dengan sin 30 darjah. Sin 30 darjah siapa tahu berapa nilai dia? Anybody? 1/2 cikgu. 1/2. 1/2 ataupun 0.5. Mana-mana pun boleh. Very good. Okay, jadi itu soalan A. B pula. Ini contoh-contoh ni masih lagi contoh yang simple. Contoh 25 dia complicated sikit. Okay, ini B cosine cos 2 22.5 darjah tolak sin cos 2 22.5 darjah. Okay, ada 2 cosine cos 2 tolak sin cos 2. Jadi kita boleh guna rumus yang ini. Okay, yang kedua tu. Jadi ini adalah persamaan dengan cosine 2 darab 22.5 darjah. Iaitu cosine 45 darjah. Siapa pula boleh bagi tahu saya berapa nilai cosine 45 darjah? 1/2. 1/2. Ataupun kalau saya pergi nisbahkan dia punya penyebut dia akan jadi sakan darat dia dengan sek 2/2. So kita dapat jawapan dia sebagai sek 2/2. Okey, jawapan yang ni lebih baik sebenarnya daripada jawapan yang kita dapat tadi tu. Okey, sebab kita sudah menisbahkan dia punya penyebut. Okey, ada apa soalan kat sini? Masih faham cikgu. Masih faham. Alright. Terus. Cikgu, Ya. saya nak memahamkan sekejap balik ke? Okey. Sure. Bagi tahu Maaf cikgu, saya menjadi beban di sini. Not at all. Dapat cikgu? Okey dah ya. Okey cikgu. Alright, no problem tu. Okay, last one. 2 tangent 75. 1 tolak tangent cos 2. So, dia perfectly match dengan rumus yang ketiga ni. So, ini bersamaan dengan tangent 2 darab 75 darjah. Iaitu tangent 150 darjah. Okay, siapa boleh bagi tahu saya berapa nilai tangent 150 darjah? Sudut referen berapa? Ini sukuan ke berapa? Kedua. Sukuan kedua. Ini 150 darjah. So, sudut rujukan ni berapa? 30. 30. Tangent negatif ke positif kat sukuan kedua? Negatif. Negatif. So, Negatif 1/3. Ya. Negatif 1/3. Jadi ini sama dengan negatif tangent 30 darjah, iaitu negatif 1/3. Ataupun kalau kita rationalize dia punya denominator, nisbahkan dia punya penyebut, kita darab dengan sek 3/3. So, kita akan dapat jawapan dia sebagai negatif sek 3/3. Alright, ini jawapan yang menjadi pilihan. Yang ini pun boleh juga, tapi yang ini menjadi pilihan. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh saya teruskan? Saya rasa cikgu boleh teruskan cikgu. Alright, thank you. Contoh 25. Saya nak copy balik formula tadi. Formula ni kalau boleh biar ada di hadapan mata kita bila nak jawab, senang. Laju saja kita boleh make decision. Rumus mana kita nak guna.
Alright. Kali ni dia suruh buktikan. Okey, saya untuk soalan A ni saya pilih dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri pun boleh juga sebenarnya. Saya buat kiri ke kanan lah dulu. Cosecant 2A. Ini bersama dengan 1 per cos 2A. Ataupun, okey, kita boleh guna formula mana kita nak guna ya. Mungkin saya guna yang pertama ni kot. Kita tengok sama ada boleh ke tak. Kalau tak boleh dari kiri kanan, kita buat kanan ke kiri. Alright. So ni 1 per cosine cos 2A tolak sin cos 2A. Nampak macam payah. Ada penyelesaian ke macam ni? Saya ingat kita silap. Ini bukan cosine, ini silap ni. Sin je. Sin. Sin. Sin 2A bukan cosine. Okey, jadi bersama dengan 1 per 2 sin A. Cosine A baru nampak dia punya cahaya di hujung gua. Hujung terung. Okey, 1 per sin A atau kita sebut 1 per 2. 1 per sin A darab 1 per cos A. Ataupun 1 per 2 secant A. Saya bubuh kat bawah lah. Dah sempit dah. Saya suka nak squeeze. Okey, 1 per 2. 1 per cosine jadi secant. 1 per sin jadi cosecant. Maka terbuktilah. Okey, nak buat dari kanan ke kiri pun boleh juga. Nak tengok ke dari kanan ke kiri? Boleh Nak cikgu. Boleh cikgu. Kami nak cikgu. Nak. Nak tengok Okey, saya guna yang ni jauh. Alright. Okey, 1 per 2 secant A cosecant A. Ini bersama dengan 1 per 2 secant ialah 1 per cosine. 1 per cosine betul. Dan juga cosecant adalah 1 per sin A. Jadi kita dah dapat dah ini bersama dengan 2 sin A cosine A. Dan kita boleh tengok kepada rumus yang pertama. Dia match betul-betul yang kat bawah tu. Jadi ini adalah bersama dengan 1 per sin 2A ataupun bersama dengan cosecant 2A. Maka terbuktilah sekali lagi. Okey, boleh faham? Wow. Okey, jangan risau. Nanti semua Boleh orang boleh buat. cikgu. Boleh Okey, teruskan B pula. Kalau ada nak tanya apa-apa, tolong stop saya ya. Alright, kali ni saya nak ambil belah kanan sebab kanan tu nampak lebih complicated. Kalau saya start belah kiri, kemungkinan saya tak nampak jalan. Okey, kalau sebelah kiri tu sebab dia term dia terlalu simple Kita nak rungkaikan dia amat susah lah. Cos sin theta tolak sin theta susah Jadi kita tunjuk dari kanan ke kiri lah. Jangan minta saya tunjuk dari kiri ke kanan, mungkin saya tak jumpa. Okey, jadi cosine 2 theta bagi dengan cosine theta tambah sin theta. Obviously kita akan guna cosine 2 theta 2A punya formula. Tapi yang mana satu kita nak guna? Saya fikir saya nak ambil yang pertama ni, yang ni. Kalau ambil yang lain dia jadi lebih susah. Okey, kenapa saya tunjukkan Cosine 2 theta bersama dengan cosine cos 2 theta tolak sin cos 2 theta per cosine theta tambah sin theta. Okey, ini sebabnya kenapa saya pilih yang ini dan bukan yang ini dan bukan yang ini. Bukan yang nombor 2 dan 3, saya ambil yang pertama untuk cosine 2A tu. Sebab saya boleh tukarkan yang numerator ni menjadi a pair of conjugate, pasangan conjugate. Iaitu apa dia?
cosine theta tolak sin theta darab dengan cosine theta tambah sin theta. Dan bawah ni kalau tengok betul-betul dia sama saja. Cos theta tambah sin theta. Jadi kita boleh potong dua ni. Yang tinggal ialah cosine theta tolak sin theta dan maka terbuktilah. Mudahnya cikgu. Okey, nampak macam senang Nampak macam senang cikgu. Tapi Okey. jawab nanti. Tak apa, tak ada susah sangat. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang pentingnya latihan yang berterusan. Okey, ada apa nak tanya lagi? Tak ada tanya, saya teruskan. Saya tak ada soalan cikgu. Alright. Yang lain saya tak pasti. Yang lain senyap saja. Okey Okay, cikgu. Faham. Good, saya teruskan. Yang lain senyap tu maknanya dia tak ada masalah lah tu. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Kenapa dia tak bergerak? Okey. Kita dah tahu dah sudut rumus sudut majmuk, rumus sudut berganda. Kita nak tengok rumus sudut separuh pula. Sudut separuh. Yang ni saya akan glim through sekejap saja. Tengok sini. Daripada cosine punya formula. Tengok sini. Sekejap. Laser pointer lah. Okey, daripada cosine yang formula ni, saya boleh tukarkan dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Cosine A bersama dengan 1 tolak 2 sin cos 2 A per 2. Okey. Saya boleh tukar jadi begini. Boleh faham tak kenapa saya boleh tukar jadi macam tu? Boleh tak? Ada siapa yang pening? Yang 2A ni saya tukar jadi A. Yang A ni saya tukar jadi A per 2. Yang lain tu maintain the same. Logik akal ke tak logik? Cikgu bagi 2 je ke? Bagi 2 je lah. Oh, kiri kanan lah. Dia bukan bahagi 2 basically macam ni tau. Apa tu? Katakanlah cosine 4 radian lah. Katakan 4 radian bersama dengan 1 tolak 2 sin cos 2. Yang ini 2A ni 2A, yang A pula apa? Jadi apa? Jadi 2 radian lah kan? Betul tak? 2 radian. Sebab dia separuh. Itu kalau ini 2A, ini A. So katakanlah di sebelah kiri ni A adalah 4 radian. So sebelah kanan ni A cos 2, A per 2 lah. Nampak logik tak? Saya dah nampak dia punya logik dia cikgu. Logik dia nampak dah. Okey. Katakanlah saya saja nak main kan. Saya nak buat rumus sudut, bukan sudut-sudut separuh, sudut-sudut suku. Katakanlah saya buat macam tu kan. Saya boleh buat macam ni pula. Cosine A per 2 bersama dengan 1 tolak 2 sin cos 2 A per 4. Betul tak? Jadi ini semuanya manipulasi kepada formula yang asal. Hanya kita nak membuatkan rumus sudut-sudut separuh tu je. Harap-harap boleh faham semua Ada soalan tak? Megat, okey Megat? Okey cikgu. Alright. Alhamdulillah. Masih jalan yang benar cikgu. Alhamdulillah. Okey, jadi sini saya aturkan dia. Saya susunkan dia jadi 2 sin cos 2 A per 2 bersamaan dengan 1 tolak cosine A. Okey lagi sampai sini? Ada masalah? Saya hanya susunkan saja. Susunkan rumus tu je. Saya bawa yang negatif 2 sin cos 2A ni ke kiri, dia jadi positif. Jadi 2 sin cos 2A per 2. Dan saya bawa cosine A ke kanan. Jadilah negatif cosine A. Gitu saja. Saya susunkan balik saja. Boleh Kalau tak ada apa-apa, saya nak teruskan. Next.
Kesemuanya saya bahagi dengan 2. Jadi apa? Saya bahagi keduanya dengan 2, saya dapat sebelah kiri sin cos 2 A per 2 bersama dengan 1 tolak cosine A per 2. Okey, ada masalah ke tak? Faham cikgu? Tak ada cikgu, faham. Okey, sekarang saya nak ambil square root pula. Dua-dua pun kita kena square root kan. Yang tadi kita bahagi 2, kedua-dua belah. Sebelah kiri dan sebelah kanan kena bagi 2. Next, square root kedua-dua belah. Sebab saya nak hapuskan sin cos 2 tu. Saya nak jadikan dia sin A per 2 saja. So ini bersamaan dengan punca cos 2 1 tolak cosine A per 2. Itulah dia punya formula barunya. Tetapi disebabkan ini punca cos 2, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Ada 2 kemungkinan. Dia boleh jadi negatif, boleh jadi positif. So dapatlah kita rumus yang baru ni untuk rumus sudut separuh. Okey, boleh faham tu? Faham cikgu. Boleh faham kenapa dia ada plus minus? Boleh. Saya tak faham sebab apa ada plus minus cikgu. Senang saja. Katakanlah A cos 2 ni bersama dengan 2. Kan? Jadi kalau saya ambil punca cos 2, A ni adalah punca cos 2 pada 2 kan? Ya cikgu. Tetapi remember 2 ni boleh jadi 2 cos 2, tapi boleh juga jadi minus 2 cos 2. Cos 2. Jadi dia boleh jadi 2. Dia boleh jadi punca cos 2 boleh jadi negatif punca cos 2. Oh, sebab tu letak plus minus cikgu. Sebab tu kita letak plus minus. Exactly. Okey, faham cikgu. Sebenarnya tak letak sign itu pun tak apa. Kalau tak letak plus minus pun tak apa, sebab memang well understood. Bila square root saja mesti ada plus minus. Tak payah letak pun tak apa sebenarnya. Okey, saya nak delete ni. Kalau semua dah faham, saya delete. Saya nak ruang dia. Itu formula untuk sin. Untuk sin separuh. Yang kedua pula, saya nak guna rumus cosine juga. Tetapi yang satu lagi. Yang ini pula. 2 cosine cos 2A tolak 1. Kalau saya guna proses yang tadi, lebih kurang sama juga dengan saya olahkan tadi tu, kita akan dapat formula yang kedua ni. Saya ingat tak perlu saya walk through ni, sebab dia dah jadi benda yang similar lah. Benda yang serupa. Tak sama tapi dia serupa. Okey, boleh saya bergerak terus? Okey cikgu. Okey. Proceed. Yang seterusnya, saya ambil formula tangent pula. Tangent 2A. Dan saya jadikan dia A. Yang lain tu saya tukarkan jadi A per 2. A per 2. Sama juga, akhirnya saya akan dapat formula ini. Alright. Untuk tangent A per 2. Boleh? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada cikgu. Tak ada soalan cikgu. Alright. Kita teruskan. Alright. Contoh 26 ni disuruh buktikan saja. Tangent x cos ni 1 tolak cosine x sin x. Alright. Jadi saya nak ambil dari sebelah kanan. Itu lebih mudah lah pada saya. Okey. Jadi 1 tolak cosine x per sin x. Alright. Kita akan gunakan formula mana satu saya nak ambil ya. Saya ingat saya tak mau guna formula ni. Saya nak ambil guna formula ni. Tapi saya modify. Yang 2A jadi A, yang A jadi A per 2. Okey. Jadi saya dapat 1 tolak cosine x, saya akan ambil yang ini. Saya akan ambil ini. Iaitu 1 tolak 2 sin cos 2. Instead of x, saya bubuh x cos 2. Kat situ. Dan di bawah ni sin x saya akan ambil obviously. Ambil yang ni lah. Yes, saya ambil yang tu. Dia jadi sin jadi 2 sin x per 2 cosine x per 2.
Macam tu. Alright. So, bersamaan dengan, okay. 1 tolak dengan 1 jadi kosong. Yang tinggal hanya negatif. Sekejap. Ini negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 2 sin kuasa 2 X per 2. Dan bawah ni pula, bawah ni samalah. 2 sin kuasa 2 X per 2 cosine X per 2. Ini bukan kuasa 2, sorry. Ini bukan kuasa 2 tetapi kuasa 1 saja. Alright. Okay, sekarang ni. Okay, saya nak modify. Yang pertamanya 2 dengan 2 ni boleh cancel sebab dia bersama 1. Okay, yang kedua, sin kuasa 2 ni bersama dengan sin X per 2 sin X per 2. Okay, dikalikan bersama. Dan bawah ni sin X per 2 cosine X per 2. Bermakna ini 2 boleh cancel sebab sin bagi sin jadi 1. Yang tinggal sin per cosine. Sin per cosine tu apa dia? Iaitu tangent X per 2. Rumus yang kita dah belajar dah Tangent A bersama dengan sin A per cosine A. Jangan lupa So dapatlah kita terbuktilah. Okey, ada soalan tak tu? Boleh faham? Nak masa untuk nak ni? Nak nak bagi faham? Kejap cikgu, saya tengah loading. Loading. Alright. Teruskan. Apa yang saya buat ni sebenarnya ialah modify saja kepada sin A bersama dengan 2 sin A per 2 cosine A per 2. Kemudian cosine A bersama dengan cosine kuasa 2 A per 2 tolak sin kuasa 2 A per 2. Yang lain pun boleh juga modify. Kita modify jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2 A per 2 ataupun 2 cos kuasa 2 A per 2 tolak 1. Tangent A pula kita modify di situ, dia jadi 2 tangent A per 2 bagi dengan 1 tolak tangent kuasa 2 A per 2. Begitulah. Kita modify saja formula yang sedia ada. Sebenarnya masa KBSM masa KBSM tahun lepas, kita tak tengok pun rumus ni. Tapi saya tengok dalam KSSM ada pula rumus ni. Tapi sebenarnya rumus ni taklah important sangat. Okay? Tidaklah penting sangat. Sekiranya kita tahu macam nak memanipulasikan formula yang sedia ada ni. Untuk menukarkan 2A jadi A jadi A per 2. Gitu saja. Okay, boleh faham dah? Dah loading dah semua? Jadi solusinya kena banyak buat latihan kan, cikgu? Ini memang betul. Memang Boleh, betul. cikgu. Boleh saya teruskan, Akil? Boleh cikgu. Saya faham. Cuma Faham, ada, nanti saya akan perbaiki lagi. Okey lah. Memang saat untuk diperbaiki dah sekarang ni sebab ada latihan. Kita ada 20 minit lagi, kita buat setakat mana yang kita mampu. Alright, there you go. Ini saya nak bubuh formula. Apa tu? Saya ni Lupa nak mute mikrofon. Okey, untuk ini soal latihan kendiri 69, gunalah formula mana. Tapi most of the time saya rasa korang akan guna yang inilah. Tak guna pun yang ni. Okey, yang ni senang A ni. Dah cikgu. Dapat berapa tu? Set 3/2. Okey. Betul tu. Buat B pula Ulia. Yang lain macam mana? Sama cikgu. Amal pun dapat. Magat Akil?
Sama je kot. Sama. Akil dapat. Megat Sama-sama. sama juga ya. Sekejap je, pensel saya gaib. Tak ke mana. Itu sama dengan sin 60. Kita guna ni je. Guna rumus yang pertama. Okay. Sin 60 of course lah. Kalau semua dah hafal. Set 3 per 2. Exactly. Okay, B pula. Latihan nombor 1 ni mudahnya. Okay, ni apa pula? Dah cikgu. Berapa jawapan dia? Kalau kos 330 kita ambil je punya yang sebelah tu yang cikgu. Apa dia? Ulia, sorry ya, tak faham. Kalau kan kita dapat saya dapat kos 330. Ya betul. So saya buat apa, kuadran keempat tu dapat dia punya sudah apa dia panggil sebelah tu. Sudut rujukan. Sudut rujukan dia kos 30. Ya. Bersamaan dengan cos 30 bersamaan dengan apa? Set 3 per 2. Sama saja dengan jawapan A. Good. Yang lain macam mana? Kita guna rumus yang kedua sini. 2 darab 165 darjah. Cos 330 darjah. 330 darjah berada pada kuadran yang keempat. 330 darjah. Sudut rujukan dia ialah 30 darjah. Jadi ini bersamaan juga dengan cosine 30 darjah. Jadi bersama dengan root 3 per 2. Okay, Megat. Amar, Akil dapat tak? D? Okey cikgu, okey. Okey je dapat set 3. Set 3 per 2, alright. Dah set 3. Okay. C. Saya dapat negatif set 3. Negatif set 3. Alright. Saya dapat negatif set 3. Okay, good, Megat. Akil, Amar. .150 darjah berada pada sukuan yang kedua. Sudut rujukan dia ialah 30 darjah. Jadi ini adalah bersamaan dengan 1 per negatif tangent 30 darjah. Macam mana Amar dengan Akil? Boleh dapat? Dapat cikgu. Okey, Akil dapat? Kejap sikit cikgu. Saya ni kejap. Alright. Saya dah dapat cikgu, dah dapat. Okey, good. Negatif set 3 sama Akil Sama cikgu, sama. Alright, soalan kedua. Buktikan. Formula tu. Okey. Buktikan. Senangnya ni. Ni dah kita dah tengok pun satu contoh soalan ni tadi. Siap cikgu. Dapat dah Oh ya.
Apa? Alright. Saya pun dah dapat Syed. Okey, Akil. Saya pun sudah dapat cikgu. Siapa tu? Amar eh? Amar. Megat dapat lah? Sikit lagi, sikit lagi. Alright. Sikit lagi, sikit lagi. Okey, sure. Okey, dapat. Okey, good. Alright, seterusnya 3. Ini ada 4 soalan eh. Buktikan sekali lagi. A dulu. Oh, formula tu. Okay, there you go. Siapa dapat buktikan soalan yang A? Thank you. Dah okay, good. Olia boleh buat B. Saya pun sudah cikgu. Okay, Amar, good. Buat B lah, Amar. Megat, Akil, okay dah A? Sudah juga cikgu. Sikit lagi. Okay. Awak Amar dah dapat dah B? B, belum. Belum. B saya belum cikgu. Alright, tak apa. Saya baru dapat cikgu. Okay, good, Megat. Teruskan soalan B. Baik, cikgu. Ada siapa-siapa dapat B lagi? Saya baru buat cikgu. Baru dapat? Okay, good. Ni pun kita modify juga sudut berganda punya rumus tu. Sebab ada sin 4x dengan cos 4x tu. Okay, ni soalan kita yang terakhir ni sebab dah 5.5. 5.31 dah.
cikgu yang C. Apa dia? Oh, dah buat C Saya dah? dah dapat C. Okay, good. Ulia. Bolehlah buat D. Saya bagi 3 minit lagi untuk yang lain. Sebab kita dah lewat dah. Saya baru dapat B. Cik. Dapat B dah? Okay, good. Okay. Bolehlah terus buat C. Tetapi yang kira yang selebihnya sebagai homework lah. Ya, Amar. Yang B saya dah dapat dah cikgu. Amar apa dapat B? Ya cikgu. The noise lah sikit. Tak apalah. Akil macam mana B, Akil? Okay? Dah okey cikgu. Okey. Baik. Alright, kalau okey, kita selesai di sini untuk hari ni. So, soalan C, D. Okey, Ulia dah siap C dah. D. Kemudian soalan nombor 4. Nombor 5 tak ada, nombor 4. Okey, itu adalah homework. Kita jumpa lagi next class. Okey, sebenarnya kita dah habis dah. Kesemua identity trigonometry yang perlu kita cover untuk topik ini sudah pun kita cover. Okey. Moving forward nanti kita akan mengaplikasikan ke semua yang dah pun kita belajar tu. Kita akan aplikasikan semuanya. Kita cari persamaan, selesai persamaan dan juga aplikasi matematik dia. Aplikasi untuk masalah real world problem. And that is the end of fungsi trigonometry. Okay. So, rasanya next class is gonna be the last class untuk fungsi trigonometry. Korang kita akan masuk bab yang baru. Okay, itu saja. So, all the best everyone. Buat homework ya. Buatlah awal-awal sikit. Okay, cikgu. Alright cikgu, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama. Selamat. BPKP.